Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. We are back to 10 on 10. Tapi kali ini kita nak kupas lagi banyak perkara yang lebih menarik mengenai Aswara. Apa itu Aswara? Bagus ke tidak Aswara ni? Kenapa anda kena join? Kita akan kupas bersama panel yang akan kita bawakan kepada anda untuk kita bincang bersama-sama selepas ini. Join me here. Bersama dengan saya pada kali ini dalam 10 on 10 nak kita bicarakan mengenai pengurusan seni budaya dan warisan. Dan seperti yang dah saya janjikan tadi, kita akan bawakan orang yang cukup penting. Inilah dengan saya. Kita ada Teknologi Zulkifli Van Rashid yang merupakan Dekan bagi pengurusan seni budaya dan warisan di Aswara. Okey. Assalamualaikum Teknologi Zulkifli. Kita panggil Tuan Zul. Boleh. Selamat datang ke 10 on 10. Dan hari ni kita rasanya perbincangan ni tidaklah kata berat, tapi isinya berat. Kita nak kita nak tahu, share dengan kita punya viewers kat sana mengenai Aswara tu sendiri. Okey, bermulanya bila, kisahnya macam mana? Okay. Aswara ni sebenarnya dahulunya dikenali sebagai Akademi Seni Kebangsaan. Ya, betul. ASK, singkatannya ASK. Aswara atau ASK ini ditubuhkan pada tahun 1994. Maknanya dah lama lah. Kalau kira tahun ni dah 25 tahun daripada ASK bawa ke nama Aswara. Okey, Aswara ini atau ASK ini terletak di Jalan Tun Ismail, berhampiran pada Merbuk. Kalau nak lokasinya belakang kepada JKR, Ibu Pejabat JKR, Jalan Tun Syamuddin sana. Pada tahun 1994 dulu ditubuhkan ASK, permulanya di tapak sekarang lah. Pada masa itu orang hanya mengenali ASK ini sebagai tempat pendidikan seni budaya yang berasaskan empat program yang utama pada masa itu. Kita ada Fakulti Teater, Fakulti Muzik, Fakulti Tari dan Fakulti Penulisan Kreatif pada masa itu. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2006 barulah Aswara digazetkan di bawah akta sendiri, Akta 653 Akademi Seni Budaya dan Kebangsaan. Pada masa itu barulah dikenali sebagai Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan di bawah Akta 653. So pada 2006 kemarin baru kita kembangkan program-program baru. Maksudnya Aswara bukan sekadar melihat untuk melahirkan penyanyi, penari, pemuzik, pelakon saja. Nah, kita kembangkan, akhirnya sekarang ni Aswara dah ada 7 fakulti. Mana tambahan lagi 3. Satu. Yang kedua, kita meningkatkan daripada program diploma. Akhirnya kita sekarang dah ada peringkat ijazah. Dan yang terbaru, kita dah ada pula sampai peringkat master, ijazah sarjana, dan kepada peringkat PhD atau di Aswara kita panggil DCA, Dr. Creative Arts. Jadi itu istimewanya kita. Jadi kalau siapa yang belum kenal di Aswara, itulah kita fokus kepada seni dan budaya semata-mata. Kita kalau pergi ke universiti lain, mereka mungkin dapat melihat berpuluh-puluh fakulti, tapi satu fakulti fokus seni. Tapi kami tidak. Kita ada 7 fakulti, kita ada pusat seni, untuk CD asasi seni, dan 7 lagi fakulti adalah fokus pada seni budaya dan warisan. Maknanya itu istimewanya kita. Semuanya berkaitan dengan seni budaya warisan. So itu kita punya fokus sebenarnya. Mungkin kalau saya boleh nak throwback lah pada zaman-zaman 94 yang disebut itu kan. Bermula dengan KBN, Kompleks Budaya Negara, dan kemudian ke ASK, Akademi Seni Kebangsaan. Dan mungkin pada era KBN tu sendiri, kalau halayak mungkin boleh menterjemahkannya macam, oh, ni tempat orang main teater je. Tapi mungkin atas anjakan paradigma tu, kita nak melestarikan lagi dia punya fungsi ni, mungkin kita dah boleh panggil ini sebagai satu institusi pengajian bagi penggiat seni tu sendiri. Saya setuju dengan hal itu, kerananya memang pada masa saya join dulu di bangunan tapak yang sama, dulu dipanggil KBN, Kompleks Budaya Negara. Bangunan kayu kan? Bangunan kayu dulu kan. So di situ sebenarnya walaupun tak dikenali sebagai pusat pendidikan tinggi atau pengajian tinggi dalam bidang seni budaya, tapi pada masa itu telah menghimpunkan banyak aktivis-aktivis seni kita. Contohnya kita ada pada masa itu, masa saya join di bawah KBN pada masa itu, diketahui oleh
Tuan Haji Sufiat Mukri sebagai pengarah pada masa itu Kebudayaan Budaya Negara. Sebelum ada Istana Budaya lagi masa itu. Kita ada contohnya arwah Pak Ngah, Datuk Seri Mak Zain. Kita ada sekarang ni Datuk Zulkifli Zain, kita ada Datuk Ahmad Tamim Sariga, kita ada pelakon-pelakon contoh Mubarak Majid kat situ. So orang-orang ini sebenarnya dah wujud di situ. Itulah gelanggang mereka. Walaupun tak dikenali sebagai pusat pendidikan tinggi macam hari ini, tapi pusat itu sebenarnya menjadi satu platform, satu komplek di mana artis-artis kita, orang seni-seni kita ini termasuk arwah kita panggil Wak Khalid Saleh, juga lahir dari situ. Ahmad Marbawi situ, banyak lagi nama-nama besar yang orang-orang otai-otai kita dalam bidang seni. Mereka jadikan itu sebagai platform atau tempat mereka untuk berkarya. Sama ada pelukis, sama ada penyanyi, penari, pelakon, pemuzik, mereka hidup di situ. Jadi itulah gelanggang mereka sebenarnya. Jadi tanah tapak Aswara sekarang sebenarnya dari dulu dah ada. Tapak itu sebagai pusat pendidikan, pusat pembelajaran, pusat menerima ilmu seni budaya kat situ. Tinggal lagi bila diangkat sebagai tapak pendidikan secara formal, jadi seolah membawa inspirasi, membawa aspirasi daripada KBN itu dibawa sampai ke hari ini. Jadi hari ini bertuah lah orang golongan muda hari ini ada satu institusi yang formal untuk belajar sampai ke PhD. Dulu tak ada PhD, tak ada sijil pun, tapi nak belajar. Jadi seorang yang profesional di bidang. Dan yalah, mungkin harus kita bangga juga daripada tempat yang mungkin kita boleh gunakan terma sebagai pusat rujukan bagi penggiat seni sekarang telah dirasmikan ataupun telah satu bagi formulasi yang di mana kalau kau nak berkarya, karya tu kena jelas. Kalau nak berkarya, karya tu mesti diiktiraf. Dan ini menerusi Aswara, kita boleh dapat pengiktirafan bagi penggiat seni. Bukan yang di depan, tapi di belakang tabir pun akan bertabir. Okey. Nak cakap pasal tu, apa agaknya program-program yang ada ni di pengurusan pihak tuan ni? Okey. Saya sebagai Dekan Fakulti Pengurusan Seni Budaya Warisan, kami lebih memfokuskan kepada selain bidang tarian, lakonan ataupun muzik, penyanyi tadi. Di Aswara kita juga memfokuskan pada melahirkan pengurus seni. Tugas saya di Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan, saya melahirkan kita panggil art managers, pengurus seni. So maknanya dalam sebuah produksi, sama ada dalam pengurusan acara, festival ke apa pun, dalam teater, konsert, dalam musical teater, kita mesti ada satu jawatan, satu tim yang mana mengurus di belakang tabir ini. Sebelum ini kita anggap belakang tabir ini sebagai hanya sampingan saja. Sampingan atau sambilan kepada pelakon. Maknanya pelakon mesti diurus oleh belakang. Menjadi kru kemungkinan. Mungkin kalau yang kerja dengan bahagian lampu, audio, mungkin tarik kabel, bentukkan mic. Itu pada saya kecil sangat sumbangan itu. Skopnya kecil. Skop kecil sangat. Itu pada saya tak perlulah kita sampai ada ijazah sarjana untuk menjadi kru, untuk menjadi tarik kabel kata orang kan. Kita memikir lebih pada itu. Maknanya kita melahirkan pengurus seni tadi yang mana memikirkan bagaimana harus sesuatu produksi itu mesti bermula pengurusannya. Sebelum pelakon, penari, pemuzik yang masuk dalam bidang dalam produksi tadi, orang pertama contohnya nak buat kertas kerja. Bagaimana kertas kerja harus keluarkan dalam konteks ini bukan tugas performer, bukan tugas penyanyi, pelakon, pemuzik, penari tadi. Mereka harus lahir daripada satu kumpulan tim manusia yang memikirkan bagaimana kita nak cari dana contohnya. Kertas kerja yang baik macam mana. So itu saya katakan fakulti saya melahirkan orang-orang macam ini. Orang-orang ini dilatih bagaimana nak buat kertas kerja yang baik. Bagaimana nak bawa kertas kerja kepada pihak mana. So bagaimana nak pitching idea, bagaimana nak convince people supaya mereka dapat kertas kerja diluluskan. Dah luluskan, nak dapat duit macam mana, nak jumpa pula sponsor, pihak penajaan. So kita ajar pelajar-pelajar kita bagaimana nak lahirkan kertas kerja yang sedemikian rupa supaya dapat membeli hati pihak-pihak tadi. Jadi mana kerja-kerja besar tu saya kata sebelum pelakon, penyanyi, pemuzik, penari datang, mereka ni tak tidur malam dulu. Mereka kertas kerja, mereka keluar cari orang, cari venue, pemasaran, bagaimana health safety dalam production, bagaimana tim berapa orang nak ada. Kalau buat teater lain cara pemikirannya, buat tari lain pemikirannya. So benda ni berlaku daripada belakang tabir sebelum orang ni datang. Jadi saya kata makna istimewanya kita tak boleh ketinggalan. Kita tak boleh hanya memikirkan bila belakang tabir hanya jadi kru. Itu pada saya pemikiran yang dulu-dulu mungkin. Dan di luar sana orang dah kembang jauh dah dalam bidang itu. Mungkin so, kita kalau ketinggalan di situ. Mungkin pada masa itulah mungkin pada masa itu kru ataupun pekerja belakang tabir ni bagi mereka itu bukan satu industri dan itu cuma satu
aktiviti yang mungkin boleh menjana segi pendapatan. Yang nampaknya industri yang berada di atas pentas. Ya, betul, Mungkin betul. jadi mungkin kita dah ubah persepsi itu dan kita nak menjadikan mereka ni lebih profesional. Tarik kabel pun kena profesional. Betul. Nak petik lampu itu pun kena profesional. Betul, Lagi betul, kita nak betul, run betul, kabel betul, dan sebagainya. Dan atas sebab tu juga mungkin benda ni kita dah ada sekarang macam tuan cakap tadi, supaya benda tu akan lebih nampak sebagai satu pengurusan yang lebih profesional. Ya, betul. Satu organisasi yang tepat yang nak menguruskan setiap bahagian. Banyak komponen kan dalam satu seni persembahan. Ya, banyak. Dan justru itu jugalah mesti ada banyak fakulti yang ada di bawah dan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan. Kalau boleh kita share sikit dengan view kita ni mungkin. Okey. Di Aswara itu kita ada juga fakulti yang contohnya untuk jadi designer. Okey, kita di bawah fakulti seni halus. Okey. So saya kata benda ni dia dalam pengurusan seni ni dia ada satu ekosistem dia sendiri. Okay, satu lagi yang penting juga adalah melahirkan designer. Designer contoh lighting designer, sound designer, makeup designer, costume designer, multimedia designer. Ini juga perlu ada school untuk mereka, ada sekolah untuk mereka. Tak boleh juga kita engkau pandai melukis, awak melukis je lah. Tak boleh. Dia kena ada cara pelukis designer di dalam seni persembahan. Mereka macam juga pelakon. Kalau pelakon baca skrip untuk menghayati watak karakter dalam sebelum dia nak deliver dialog tadi, designer juga sama membaca skrip untuk lahirkan karakter. Contohnya pereka cahaya, tata cahaya kita panggil kan. Mereka nak keluarkan satu cahaya di pentas tadi mesti berasaskan mood atmosphere. Pelakon lahirkan dia punya emosinya, nak menangis, nak sedih, watak tadi kan, watak marah, watak suka, watak sayang. Tetapi orang Melaka Tabir designer tadi juga memikir bagaimana lampu yang sesuai untuk memastikan menangis itu tepat, untuk menyokong ni tadi. Sama juga dengan sound designer, bagaimana muzik latar nak dimasukkan, apakah sound effect nak dimasukkan supaya kena dengan watak orang, katalah anak yang terbiar contohnya, ataupun kesengsaraan nak dilahirkan. Begitu juga dengan set designer, begitu juga dengan makeup designer, costume designer. Sebenarnya mereka ni baca skrip untuk menggambarkan melalui visual bagaimanakah mood nak dihasilkan di pentas. Banyak kita dah kupas, tapi itu belum cukup banyak. Banyak lagi kita nak kupas, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk kita dengar pesanan dari penaja. Stay tune.